Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Marnahani binti Muhammad Sazali, nombor matrik 298118. Pada hari ini, saya akan membentangkan isu keganasan rumah tangga. Sebenarnya, isu mengenai keganasan dalam rumah tangga bukanlah suatu perkara baru yang terjadi di dunia. Pada tahun lalu sahaja, kes keganasan rumah tangga telah meningkat sebanyak 42%, iaitu melibatkan 7,468 kes berbanding 5,260 kes pada tahun 2020. Apakah itu keganasan rumah tangga? Sketcher dan Ganley 1995 menyatakan definisi keganasan rumah tangga ialah satu pola tingkah laku, serangan atau paksaan termasuklah serangan fizikal, seksual dan psikologikal serta paksaan ekonomi yang digunakan oleh orang dewasa atau remaja terhadap pasangan intim mereka. Salah satu atau kesemua bentuk paksaan ini boleh digunakan untuk mengawal pasangan. Antara contoh keganasan rumah tangga yang ditafsirkan oleh Sketcher dan Ganley 1995 ialah yang pertama, ancaman keganasan dan kecederaan fizikal. Yang kedua ialah serangan ke atas harta benda atau haiwan peliharaan, iaitu dengan merosakkan ataupun mencederakan sesuatu yang mangsa sayang. Dan yang terakhir ialah penderaan emosi, iaitu serangan lisan yang bertujuan untuk menghina dan merendahkan harga diri mangsa. Latar belakang isu keganasan rumah tangga ialah Walker 1957 telah meneliti dan membincangkan kitaran keganasan rumah tangga yang menghantui ramai pasangan dalam perhubungan intim mereka. Beliau telah mengkategorikan kitaran ini kepada 3 fasa, iaitu fasa 1, peningkatan tekanan atau dikenali sebagai tension building phase. Pada peringkat fasa ini, tekanan dan ketegangan daripada perhubungan pasangan mula dan semakin meluap. Dalam fasa ini, kejadian penderaan kecil boleh berlaku dan isteri masih menafikan kemarahannya. Tekanan yang dialami oleh pasangan semakin berlaku dan berterusan. Antara tanda awal keganasan akan berlaku ialah termasuklah pertengkaran yang kerap, mangsa sering ditengking dan semua tindakan mangsa dipandang salah. Fasa yang kedua dikenali sebagai fasa letupan, iaitu explosion phase. Fasa kedua pula bermula apabila keganasan telah meletus. Ini dipanggil fasa letupan. Si pendera selalunya kaum lelaki akan hilang kawalan. Pendera akan melakukan tindakan-tindakan keganasan seperti menendang, memukul, menarik, menolak, menghempas, mencampak barang, menjerit, menengking mangsa dan sebagainya. Fasa yang terakhir ialah fasa ketiga, iaitu fasa bulan madu, di mana selepas tekanan dilepaskan, si pendera akan merasa menyesal, memohon maaf dan berjanji tidak akan melakukan penderaan itu lagi. Wanita lebih memilih untuk mempercayainya dan memaafkan tindakan tersebut. Pada masa yang sama, pendera kelihatan insaf, cuba merayu mangsa untuk kekal dalam berhubung dengannya dan memberi alasan keganasan yang berlaku adalah disebabkan pelbagai faktor. Dalam hal ini, pendera akan mengucapkan kata-kata cinta dan sayang, membeli bunga dan hadiah serta memberi alasan yang berpunca daripada mangsa, tertekan dan sebagainya. Oleh itu, kitaran keganasan ini akan terus berulang semula. Lama kelamaan, fasa bulan madu akan menjadi lebih pendek dan mungkin terus hilang. Sebaliknya, keganasan boleh menjadi lebih serius dan lebih berbahaya. Antara konsep dan peranan etika kerja sosial ialah yang pertama, menghormati orang, iaitu menghormati hak-hak mangsa, di mana hak-hak tersebut ialah hak-hak menentukan nasib sendiri, hak mengambil bahagian dalam proses membantu, hak untuk kerahsiaan maklumat peribadi, hak untuk dianggap sebagai orang yang mempunyai persekitaran dan budaya hidup yang tersendiri, dan hak untuk mendapatkan keselamatan, perlindungan dan kesejahteraan untuk diri mereka sendiri. Yang kedua ialah keadilan sosial. Keadilan sosial yang dimaksudkan ialah tanpa diskriminasi, iaitu tanpa mengira umur, budaya, etnik, jantina, bahasa dan lain-lain. Yang kedua ialah pengagihan maklumat, peluang, sumber dan perkhidmatan yang adil dan saksama. Dan yang ketiga ialah mengubah dasar sistem peraturan, syarat dan amalan yang tidak adil. Yang ketiga ialah integriti profesional.
iaitu jujur, accountability, ketelusan, kesaksamaan, kebolehpercayaan dan bertanggungjawab. Dan yang keempat ialah amalan kecekapan, iaitu peka terhadap kepelbagaian sosial budaya, meningkatkan kecekapan profesional melalui pendidikan dan latihan yang berterusan, dan yang terakhir ialah membangun dan menyumbang pengetahuan profesional baru melalui penyelidikan dan pengajaran. Yang seterusnya ialah konsep dan etika kerja sosial terhadap isu. Yang pertama, menjaga kesejahteraan mangsa keganasan rumah tangga dengan mengambil kira kepentingan mereka, tidak kiralah dari segi keselamatan, tempat tinggal, kesihatan dan lain-lain. Yang kedua ialah melindungi hak mangsa, iaitu hubungan saling mempercayai, privasi, kerahsiaan, membuat keputusan dan penggunaan maklumat yang bertanggungjawab. Yang ketiga ialah memastikan mangsa memahami kewajipan dan implikasi menggunakan perkhidmatan kerja sosial tersebut. Yang keempat ialah melibatkan mangsa apabila ingin berunding semula atau ingin menamatkan hubungan dengan mangsa, dan menghormati keputusan mangsa sekiranya dia dengan rela hatinya ingin berhenti ataupun berkhidmat dengan pekerja sosial yang lain. Yang kelima ialah bertanggungjawab merekod kes yang tepat secara profesional dan memastikan privasi mangsa terjaga dengan baik. Dan yang terakhir ialah tidak mengamalkan sebarang bentuk diskriminasi terhadap pelanggan. Contohnya seperti warna kulit, agama, budaya, bangsa dan sebagainya. Antara kepentingan nilai dan etika profesion kerja sosial yang dapat dilihat ialah yang pertama, supaya dapat menunjukkan hubungan perkhidmatan yang profesional antara mangsa dengan pekerja sosial. Kepentingan yang kedua ialah supaya mangsa mempercayai bahawa perkhidmatan kerja sosial ini dapat membantunya dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir ialah supaya dapat menentukan arah pemikiran, tindakan dan tingkah laku anggota perkhidmatan pekerja sosial dalam menentukan tanggungjawab dan amanah mereka sebagai seorang pekerja. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.